Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam tahiyatan mubarakatan indallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil Mustafa Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa man sanna bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, pengerusi surau, staf kepimpinan surau, tuan-tuan muslimin dan muslimat, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Seperti biasa, lafaz alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kerana Allah memberikan ruang waktu untuk kita pada malam ini, dan mudah-mudahan kita mendapat keberkatan hasil daripada duduknya kita dalam rumah Allah ini untuk sentiasa mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala, dan insya-Allah tuan-tuan sekalian kita akan mendapat manfaat daripada apa yang kita bincangkan pada malam ini. Allahumma amin. Perenggan yang bawah sekali pada muka surat 34, kitab Fiqhus Sirah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladhi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu fihi. Surah Asy-Syura ayat 13, yang bermaksud syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladhi auhayna, diturunkan kepada kamu sekalian agama seperti mana yang diutuskan kepada Nuh dan yang diwahyukan kepada, seperti juga diutuskan kepada Ibrahim alaihi salam, Musa dan Isa, agar kamu menegakkan agama dan jangan kamu berpecah belah kerananya. Asy-Syura ayat ke-13. Kata dia, malah tidak tergambar kepada kita yang seruan para anbiya itu akan berlainan di antara satu dengan yang lain mengenai soal akidah. Ayat tadi, muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allah jelaskan kepada manusia tentang agama Islam ini. Allah turunkan kepada manusia di mana tidak ada bezanya dari segi tujuan dan matlamat. Islam ini diturunkan kepada manusia. Terutama soal-soal akidah, kepercayaan, yang merupakan satu perkara yang cukup besar kepada manusia. Itu yang pertama dulu. Awaluddin ma'rifatullah. Soal percaya, awal-awal agama, kata Nabi SAW, ialah ma'rifatullah.
kenal Allah dulu. Didik anak-anak dengan tahu Allah dulu, pencipta dulu. Keluar anak dilahirkan bukan dengan poco-poco, bukan dengan pantun. Bayi yang dilahirkan dengan apa? Dengan kalimah Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Sebab tu menjadi sunat, menjadi kewajipan kepada manusia yang hari ini, lahirnya anak, lahirnya bayi, Allahu Akbar dulu. Didengarkan azan di telinga kanan anak, kemudian diiqamahkan di sebelah kiri telinga anak, menandakan bahawa awaluddin ma'rifatullah telah bermula di situ, tuan-tuan sekalian. Bukan untuk berkisah bab hadiah, hari jadi, hari lahir, kan, tak ada. Setengah orang sibuk, anak buah dah dilahirkan, sibuk cari hadiah, sibuk dulu cari hadiah bagi. Bagus bukan tak bagus. Haji seronok tengok bayi lahir ni, bagi hadiah, ucap tahniah. Itu yang kedua, ketiga, keempat. Yang pertamanya apa? Diazankan anak itu. Selain tujuan kita nak hindarkan bisikan syaitan, sebenarnya juga tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita nak dengarkan telinga anak kita itu, bayi kita itu, dengan awaluddin ma'rifatullah, kenal Allah dulu. Tapi malanglah tuan-tuan sekalian, setengah orang ni dia lambat sikit. Lambat apa? Lambat azankan bayi itu. Esok pagi baru kita azankan. Kesian bayi itu. Elok syaitan ni berjoget-joget seronok. Joget seronok kerana belum lagi kalimah Allah dikumandangkan, dia dulu sempat. Seronok tak kira lah syaitan ni. Kan? Sepatutnya kena siap standby dah. Sepatutnya suami bapa si bayi, bagi bayi itu berkewajipan standby dah ni. Lepas ni lahir je, siap dengan dah cuci semua, aku nak azan cepat-cepat. Sepatutnya begitu kaedah kita menyambut bayi, menyambut anak kecil baru lahir. Lambat besok baru datang ayah. Itu pun datang-datang bukan dia azan, suruh orang sebelah katil tu azan. Sebab dia tak pandai. Allahu Akbar, tak pandai nak azan anak. Ini masalah. Saya pernah tuan-tuan sekalian duduk di hospital, azankan anak dulu. Dah kita azan anak kita, letak bayi, sekejap je, lepas tu katil sebelah tu, Haji, dia panggil saya Haji lah, dia tak kenal saya, tak apalah, kan. Tolong Haji, anak bayi saya ni belum diazankan Haji. Ayahnya mana? Ayahnya tak tahu, tak datang lagi Haji. Sambil-sambil sebut begitu dia menangis. Enis, kesian kan. Ayah tak datang lagi. Bayi ni belum diazankan lagi. Suka saya dengar Haji azan, kan. Azan dan iqamat, mudah-mudahan anak ni baik. Macam tu. Tak apa, ambil bayi tu kita azankan lah, walaupun kita bukan bapak kita. Maknanya muslimin dan muslimat rahimakumullah, jangan duk puasa bak hadiah, jangan duk sibuk benda lain. Sibukkan bayi itu dengan kalimah-kalimah yang agar dengan kalimah tersebut anak kenal Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan kalimah itu tuan-tuan sekalian, telinga kanan anak didengarkan kalimah Allah dulu, telinga kiri anak diiqamatkan iqamah dulu, menyebabkan syaitan payah nak membisikkan bisikan yang tidak elok kepada bayi. Awaluddin ma'rifatullah, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tuan-tuan sekalian, mengenai soal akidah, sebab soal akidah adalah soal berita dan perkabaran
dan tidak akan berlainan perkabaran dan berita dari seseorang itu sekiranya perkara itu benar. Perkara yang amat penting dalam hidup hamba Allah dengan Allah Ta'ala. Soal akidah, dikenalkan dulu soal akidah kepada manusia. Ini duk cerita masalah khilafiyah di kalangan manusia. Semalam saya kena, tuan-tuan sekalian, waktu saya mengajar di Sungai Buaya, habis kuliah, ada jamuan sikit, biung sup tulang lembu. Wah, kan, seronoklah tulang lembu. Kau punya tulang lembu dibuat sup, kita pun makan, sedap punya kan. Bagus, alhamdulillah boleh macam tu kan. Kebetulan ada kenduri. Habis duk makan-makan tu, ustaz, saya ni nak tanya satu, ustaz, kan. Duduk sebelah saya. Dia pun bawa mangkuk sup, duduk sebelah saya. Ustaz, saya ada soalan nak tanya ustaz ni. Tanyalah. Tanyakan. Kalau boleh saya jawab, saya jawab. Kalau tak boleh, saya balik baca dulu baru saya jawab. Soalan ni senang ustaz. Kan. Dah senang, tanya buat apa. Lebih kurang waktu hati saya kata gitulah. Dah senang, tanya buat apa. Kan. Tak payah. Hati saya berkata, tapi saya tak katalah dengan dia. Kan. Takut tak rasa hati. Kan. Orang munafik ni, dia apa status ustaz? Kafir tak kafir? Kan. Sudah kata aku. Boleh sup, boleh soalan kau. Kan. Boleh sup, boleh soalan power. Kalau munafik ni ustaz, dia sifat apa sifat dia? Dia nak kata kafir ke tak kafir? Contoh saya bagi. Siap dengan contoh lagi Haji. Kalau dia nak main soalan ni, contoh, siap dengan contoh lagi. Kan? Contoh Abdullah bin Ubay ni, dia buat tanya, duduk belakang Nabi tu ustaz. Kan? Semayang belakang Nabi tu ustaz. Dah reti tanya buat apa aku lagi. Sudah kata aku mati. Kan? Siapa tu ustaz? Orang munafik ni. Takat mana tahap dia? Kan? Dia Islam tak Islam? Dia kafir tak kafir? Saya ada jawapan dia dan saya bagi jawapan tu. Saya bagi jawapan dia. Sekian saya sebut. Sepanjang apa yang saya tahu, sekian-sekianlah keadaannya. Tuan-tuan, persoalannya sekarang ialah, adakah benda itu penting untuk kita timbulkan dalam masyarakat yang ada sekarang? Persoalan itu. Perkara munafik kita kena faham. Perkara kufur kena faham. Kafir tak kafir kena faham. Bukan tak faham. Tapi orang ni faham, pada pendapat saya, dia lebih kurang sekadar nak timbulkan persoalan je lah. Sebab bila saya jawab soalan kata, dia tak kafir, dia munafik. Dia kadang-kadang dia ni boleh beriman, tapi dia tak melakukan apa yang dia percaya. Memang betul ustaz. Lah, betul lah pula. Lebih kurang macam malaikat Jibril dengan Nabi. Ketika Nabi datang kepada Nabi, dia tanya, dia membetulkan soalan. Maknanya saya tengok dia sekadar cuma nak bertanya dan nak bincang gitu-gitu, bukan tujuan nak membetulkan benda yang tak betul. Tak. Persoalannya sekarang, benda ni kena ada ilmu. Kita kena ada ilmu, dia pun kena ada ilmu. Bukan tujuan nak menjual orang, sekadar nak tengok pandangan orang je. Sekadar nak tengok pandangan je. Bukan tujuan nak bincang, nak kembangkan, nak sebar untuk masyarakat, untuk sebagai keperluan masyarakat. Tidak, saya fikir. Sebab akhirnya dia sebut, betul tu ustaz, betul bang. Kalau itu jawapannya betul tu ustaz. Lah, saya kata kau tanya, kau membetulkan. Kan? Kalau dia kata macam tu ya. Jadi sifat munafik ni, baru kita nampak dia nak bincang, nak dapatkan ilmu pengetahuan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tuan-tuan sekalian, akidah ni kita faham, kita tahu, kita sebarkan kepada masyarakat.
Bukan sekadar bertanya untuk sekadar nak bincang gitu-gitu ya, tidak. Sebaliknya tujuan kita bincang, kita reti, kita sebarkan kepada masyarakat. Itu maksudnya. Dan tuan-tuan sekalian, ada setengah orang dia sifat tanya ni sifat nak sudi ya. Sifat nak tak nak sudi. Haji apa sudi dia nak test market. Test market. Dia nak test market je. Persoalan akidah, agama Allah bukan nak suruh test market. Dan ini boleh tak boleh? Kan? Tetapi kita lebih kepada bincang dan selesaikan masalah, selesaikan isu. Kan? Contoh isu kalimah Allah. Bukan kita nak test market, bukan kerana nak politik kena isu, tetapi kerana nak ajar masyarakat. Saya nampak isu ni lebih kepada politik. Pada pendapat peribadi saya. Sedangkan muslimin dan muslimat rahimakumullah, persoalan akidah ini tuan-tuan sekalian untuk kita bincang, kita huraikan kepada masyarakat. Dah jadi isu bertelagah sesama orang Islam. Yang bercakap ialah paper, yang bercakap ialah radio, yang bercakap ialah TV. Ulama tak cakap, TV. Jadi benda ni jadi masalah dalam masyarakat. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita isu-isu ini kita bincang untuk selesaikan masalah masyarakat. Jadi persoalan akidah ni persoalan yang penting dalam hidup masyarakat. Kita kena tekankan masyarakat, akidah kita kena betul. Bukan sekadar nak tanya aja. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi semalam saya kena test market lah. Kena test market. Tak apalah. Kita kata tak apalah. Hati saya kata tak apalah, dia nak tanya, dia nak apa, itu terpulang lah. Ini benda yang berlaku di Sungai Buaya semalam, tuan-tuan. Dan berita dari sosial itu sekiranya perkara itu benar, tidak diterima oleh akal manusia bahawa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus seorang nabi mengatakan Allah itu tiga, Maha Suci Allah. Kemudian diutuskan seorang nabi lain pula mengatakan bahawa Allah itu esa, dan kedua-dua perkataan itu kemudian dianggap benar belaka. Ini tidak mungkin akan berlaku. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita kena faham. Sejak zaman Nabi Adam AS sampai ke zaman Nabi akhir zaman ini, tuan-tuan sekalian, akidah yang satu je. Dah dibincangkan minggu lepas. Walaupun bertukar Nabi, bertukar Rasul, tetapi matlamat pokok yang satu je. Cerita tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerita tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sepatutnya tuan-tuan sekalian, kita umat Nabi SAW kena bagi perhatian yang sungguh-sungguh terhadap akidah ini dengan Allah Ta'ala. Bagi perhatian, mana kena faham, kena dalami, kena belajar. Sebab fitnah-fitnah agama ni banyak, tuan-tuan sekalian. Fitnah agama ni yang akhirnya kita tengok, tuan-tuan sekalian, hari ini di kalangan manusia yang hanya beriman sekadar iman saja, amal tak ada. Fitnah agama ni banyak. Zaman Nabi dulu sampai sekarang tetap ada fitnah-fitnah tersebut, tuan-tuan sekalian. Zaman Imam Abu Hanifah rahimahullah berlaku fitnah yang besar. Berlaku fitnah. Seorang bukan pendakwah, seorang yang dipanggil bangsa Yahudi, Dahri namanya. Ini peristiwa yang berlaku dengan Imam Abu Hanifah rahimakumullah. Dahri ini diriwayatkan sebagai orang Yahudi. Dia datang
Biasalah tuan-tuan sekalian, Yahudi kan, apa kerjanya? Kerja untuk menghancurkan orang Islam lah waktu itu. Dia datang dengan isu ketuhanan, datang dengan isu Tuhan di mana, Tuhan kerja apa, Tuhan kerusi dia macam mana, kan. Dia datang dalam masyarakat waktu itu untuk nak selewengkan akidah mereka dengan Allah Ta'ala. Dan diriwayatkan tuan-tuan sekalian, dah hari ini seorang etis doktor tak percaya Tuhan lah, tak ada Tuhan lah. Akidah etis, tak percaya Tuhan, tak ada Tuhan. Dia bukan setakat etis, bahkan semua ulama-ulama di kota Baghdad waktu itu, zaman Imam Abu Hanifah rahimakumullah, semua dicabarnya, cabar untuk berdebat masalah ketuhanan. Bukan berdebat masalah ekonomi, tak ada. Sebab dia nak pancung ulama-ulama Islam ini. Dan memang kota Baghdad waktu itu terkenal dengan alim ulama yang hebat-hebat. Sampai sekarang pun ada alim ulama yang hebat-hebat. Seorang pensyarah saya waktu itu di Universiti Jordan, Yarmouk Jordan dulu, nama dia Syekh Walid Ani, asal Iraq. Memang alim besar tuan-tuan sekalian. Dah Allah irham dah, doktor. Dia mengajar kami. Memang bila dia mengajar tuan-tuan sekalian, Syekh Walid Ani ni, kita terasa sungguh ilmu tu masuk ni, kita faham, kita reti. Sebab kehebatan jiwa dia tu sebagai seorang murabbi orang Iraq, tapi datang mengajar, berkhidmat, bertugas di Universiti Yarmouk waktu itu. Dan kita memang belajar mengaji dengan dia. Katanya dia, sanad dia warid sampai kepada Nabi. Riwayat kata begitulah. Hebatnya Syekh ini. Waktu tahun 95, 94, lebih kurang tahun 94 lah sebelumnya. Tahun 95 dia meninggal di bumi Jordan, meninggal. Tapi memang alim besar, memang hebat tuan-tuan sekalian. Syekh ini memang hebat. Kami seminggu sekali kita akan ada liqa, pertemuan dengan Syekh inilah. Termasuk yang belajar dengan ini Ustaz Zahazan tu, Haji Ustaz Zahazan yang top sekarang itu, antara pelajar Syekh Walid Ani ni. Di rumah dia Ustaz Zahazan. Saya kurang sikit pergi, tapi Syekh ni duduk di rumah Ustaz Zahazan. Katanya dia mesti dia ingat. Walid Ani ni memang hebat, yang mengajar tasawuf, mengajar akidah, dia hebat. Tuan-tuan sekalian, ni Syekh ni. Maknanya orang Baghdad ni waktu itu tuan-tuan sekalian, dan sampai sekarang pun memiliki para alim ulama yang besar-besar yang hebat. Macam Syekh Yusuf Al-Qardawi, ini orang hebat dari segi alim ilmu dia. Jadi waktu itu tuan-tuan sekalian, dahari datang, pendakwah dahari datang ke bumi Baghdad untuk nak menghancurkan akidah manusia. Dia bawa isu, bukan isu apa, bukan isu minyak, bukan isu makan, tak, isu akidah manusia dengan Allah. Imam Abu Hanifah rahimakumullah waktu dia hidup di zaman itu, ni tok guru besar mazhab Hanafi ni, hidup waktu itu. Bila datang dahari tuan-tuan sekalian, dia suruh minta khalifah cari mana tok guru besar, orang hebat-hebat ni, lawan debat dengan aku. Dia Yahudi, itulah kerja dia waktu itu kan. Lawan debat dengan ulama orang Islam di kota Baghdad tentang Tuhan, tentang Allah Ta'ala. Kalau sekarang ni tentang apa? Tentang kalimah Allah kan lebih kurang kan. Datang debat. Ini peristiwa berlaku besar. Maka khalifah mencalonkan Syekh Imam Muhammad bin Abi Sulaiman Al-Ash'ari untuk berdepan dengan dahri untuk debat masalah ketuhanan.
Dan di waktu itu tuan-tuan sekalian, seluruh ulama yang yang ada di kota Baghdad tu dah kalah habis lah. Dah lawan dengan Dahri ni. Cerita debat ni, alim ulama waktu itu yang ada di kota Baghdad dah kalah habis lah. Satu-satu tumbang. Besok malam tu tuan-tuan sekalian, Syekh Imam Muhammad bin Abi Sulaiman bermimpi. Dah dia dicalonkan berdebat dengan hari esoknya. Dia pun risau sebab takut kalah. Dia mimpi Syekh Imam Muhammad bin Abi Sulaiman bermimpi yang Imam Muhammad ini merupakan tok guru kepada Imam Abu Hanifah. Tok guru, orang besar, orang hebat kepada Imam Abu Hanifah. Malam tu Imam Muhammad bermimpi. Mimpi apa? Mimpi dia tengok tanah yang subur, yang ada buah, yang ranum, manis, masak, sedang dimakan oleh seekor babi. Itu mimpi dia. Buah, ranting, semua dimakan oleh babi ni. Dan sekalian, mimpi Imam Syekh Muhammad bin Abi Sulaiman. Dia mimpi malam tu. Dan mimpi tu juga selepas habis babi dimakan pokok buah ni, kecuali tinggal satu pokok sahaja yang teguh berdiri. Tinggal sepokok yang tak dimakan oleh babi ni, kan? Tiba-tiba keluar daripada bawah pokok itu seekor harimau makan babi tu. Makan babi. Besok pagi tuan-tuan sekalian, dia termenung. Imam Muhammad ni termenung. Malam tu nak berdebat, kata malam tu nak berdebat dengan Dahri. Pagi tu termenung. Tiba-tiba takdirnya Imam Abu Hanifah lalu dekat Imam Muhammad, tok guru dia. Dia tengok tok guru dia termenung kan. Susah hati anak murid kan dengan tok guru. Meluru pergi depan tok guru, ya tok guru kenapa ni tok guru? Tok guru ni kenapa ni? Tengok sedih semacam je. Kan? Kenapa tok guru nampak sedih, nampak takut, nampak risau? Kata Imam Abu Hanifah kepada Syekh Imam Muhammad bin Abi Sulaiman Al-Ash'ari. Kata tok guru dia, wahai Abu Hanifah, waktu itu Imam Abu Hanifah kecil lagi, tak besar. Kecil, anak remaja aja. Aku susah hati. Ni pukul 5 petang ni aku nak kena berdebat dengan Dahri ni. Kan? Aku nak kena berdebat, nak lawan Dahri. Hang pun tahu dah lama, dah banyak dah alim ulama lawan dengan Dahri, kalah habis semua. Tinggal aku ni, macam mana ni aku nak buat ni? Aku risau, kata Imam Muhammad kepada Abu Hanifah rahimahullah. Dan malam tadi, kata Imam Muhammad, aku bermimpi. Mimpi tentang babi, tentang kawasan subur yang dimakan babi, kemudian keluar harimau, makan babi, tinggal sebatang pokok. Kata Imam Muhammad kepada Imam Abu Hanifah, cerita semalam mimpi. Petang ni aku duk risau ni nak melawan dengan Dahri ni. Jawab Imam Abu Hanifah, biasalah tok guru, dia redakan tok guru tu. Lawan tok guru. Kata tok guru dia, macam mana aku nak lawan? Yang lain kalah, tinggal aku seorang ni. Kan? Hantar apa tafsir mimpi ku? Tanya Imam Muhammad kepada Abu Hanifah. Mimpi aku tu apa maksud dia? Aku tak reti. Kadang-kadang tok guru ni dia buat gitu, dia tak reti kan. Lalu Imam Abu Hanifah senyum, tuan-tuan sekalian. Ini kisah besar yang berlaku dengan Imam Abu Hanifah. Tok guru, izinkan aku ni menafsirkan mimpi kamu. Silakan. Tok guru, sebenarnya mimpi itu ada makna. Kata Imam Abu Hanifah kepada tok guru Imam Muhammad. Ada makna tu tok guru. Apa maknanya? Peristiwa mimpi tok guru malam tadi itu peristiwa
saya, Tok Guru dan Dahari. Kan? Cerita ni cerita Tok Guru, Dahari dan saya. Kata Imam Abu Hanifah kepada Tok Guru dia. Cerita apa? Cuba kau jelaskan. Kata Imam Muhammad kepada Abu Hanifah. Mimpi Tok Guru tu semalam, yang Tok Guru nampak pohon besar, yang randum, yang ada buah, yang kebun ni, buah-buah tu merupakan para alim ulama besar-besar yang ada zaman sekarang, kata Imam Abu Hanifah kepada Tok Guru dia. Babi yang keluar tu, kata Imam Abu Hanifah, yang keluar makan buah-buah randum tinggal batang pokok tu, ialah Dahari laknatullah. Yang sepokok yang tak dimakan oleh babi ni Tok Guru. Kan? Harimau yang keluar makan babi tu saya, Tok Guru. Saya. Kalau macam tu, kata Imam Muhammad, nak buat apa ni? Kita lawan, Tok Guru. Oh, kita lawan tu kan. Imam Abu Hanifah kata, jom kita lawan. Siapa nak lawan? Kalau Tok Guru tak mampu nak lawan, bagi saya lawan. Kata Imam Hanifah kepada tuan-tuan. Orang Arab ni kalau dia hebat-hebat sungguh, tuan sekalian. Hebat sungguh. Kan? Hebat sungguh. Kalau Tok Guru tak mampu nak lawan, bagi saya lawan. Hantar saya lawan. Tapi aku tu jangan tak apa tu, bagi saya lawan. Dipendekkan cerita, tuan-tuan sekalian. Berlaku perdebatan. Berkumpul ramai di kota Baghdad, berlaku perdebatan. Di sebuah tempat di kota Baghdad. Tok Guru Hamad datang, Abu Hanifah datang, dan juga Dahari pun datang di satu perhimpunan yang hebat waktu itu. Berhimpun ramai orang. Orang pun nak tengok macam mana Imam Muhammad ni lawan dengan Dahari ni. Tuan-tuan sekalian, bila berkumpul, tuan-tuan sekalian, Dahari sombong. Biasalah orang kafir ni sombong. Mana ni orang nak lawan aku pada hari ni? Diriwayatkan begitu. Mana? Imam Ahmad tak bangun. Dia pun bersyarat, Imam Hanifah lawan. Kan, bersyarat. Saya, tuan. Waktu itu Imam Ahmad duduk bawah. Dia tak dalam kecil. Imam Hanifah kecil saya. Budak kecil tak lawan aku. Ya, tuan. Saya nak lawan dengan tuan. Dipendekkan cerita, tuan-tuan sekalian. Biasa Dahari akan kata tentang Tuhan. Dahari akan tanya tentang Tuhan. Soalan pertama, wahai budak, dia pun tak tahu, kata itu Imam Abu Hanifah, di mana Tuhan? Soalan killer dia, di mana Tuhan? Tanya Dahari kepada Imam Abu Hanifah rahimakumullah, di mana Tuhan? Dia pun minta pembantu masjid waktu itu, tempat dia duduk, susu dan air. Susu segelas, air segelas. Imam Abu Hanifah ni, susu segelas, air segelas. Dia orang membawa. Dari kau tengok yang dari, dia pun campur susu dengan air tu. Campur susu dengan air dah campur. Kalau kau boleh tunjukkan aku di mana air dan susu dalam gelas ini, aku juga mampu menunjukkan kamu di mana Allah Ta'ala. Tuan-tuan sekalian, ni mantik akal Imam Abu Hanifah. Kalau kau mampu tunjukkan air yang aku campurkan dengan susu ni, di mana susu, mana air ni, aku mampu menjawab di mana Allah dan duduknya Allah. Imam Abu Hanifah jawab. Dahari nak jawab macam mana, tuan sekalian? Susu kat mana, air kat mana? Nak jawab macam mana? Bijaknya Imam Abu Hanifah rahimahullah. Soalan pertama. Soalan kedua, kan? Soalan yang pertama itu Haji Bakhir kan, dengan Piramli kan. Soalan yang kedua, sebelum Allah dan selepas Allah, apa kewujudan? Ada apa kewujudan Allah? Sebelum dan selepas Allah. Tuan-tuan, sana agak nak jawab cara matematik tak boleh. Nak jawab cara Quran mesti Dahari tak terima. Mesti mantik juga, akal juga, kan?
Imam Abu Hanifah suruh Dahri angkat tangan. Wahai Dahri, angkat tangan kau. Imam kecil suruh Dahri angkat tangan. Waktu itu Dahri berada di tempat yang tinggi. Dia lebih kurang macam astaka tu, dia duduk atas tu. Dahri akan. Wahai Dahri, kalau kau mampu menjawab aku soalan sebelum ibu jari ini, apakah ada benda yang sebelum ibu jari ini, dan selepas anak jari ini, apakah ada selepas anak jari ini benda? Jawab Dahri, mana aku tahu sebelum jari ini ada anak jari apa memang aku tahu. Maka itulah jawapan Allah Ta'ala. Dia tidak memerlukan sebelumnya wujud dan tak memerlukan selepasnya wujud. Jawab Imam Abu Hanifah kepada Dahri, laknatullah. Orang semua seronok tengok cara jawapan dia, tuan-tuan sekalian. Ini cara mantik. Dan banyaklah soalan antara yang berlaku perdebatan dengan Imam Abu Hanifah tu. Dan yang akhirnya tanya Dahri, kan? Semua soalan yang dia semua betul, semua menang. Apa kerja Allah? Tanya Dahri kepada Imam Abu Hanifah rahimakumullah. Lagi Imam Abu Hanifah senyum dengarkan soalan tersebut. Dia senyum, kata riwayat. Seronok betul dia. Bila Dahri tanya dia apa kerja Allah, tanya Imam Abu Hanifah apa kerja Allah? Wahai Tuan Dahri, aku kira soalan ini soalan yang paling penting yang aku akan jawabkan untuk kamu dan semua pendengar hari ini, kata Imam Abu Hanifah kepada Dahri. Dan oleh kerana jawapan ini penting untuk aku dan untuk semua orang, biarlah aku menjawab di tempat kamu duduk sekarang, di atas astaka tu, kata Imam Abu Hanifah kepada Dahri. Duduk atas. Dan kamu duduk tempat aku dulu, biar aku jawab di atas itu. Oleh kerana permintaan ni, tuan-tuan sekalian, daripada orang yang dah jawab banyak jawapan tu, tak apa, kata Dahri, aku turun, engkau naik atas ini. Imam Abu Hanifah lari naik atas astaka tu. Dahri pun turun tempat Imam Abu Hanifah. Dahri tanya, apa kerja Allah? Kata Imam Abu Hanifah, tuan-tuan semua, kerja Allah ialah menjatuhkan orang yang salah dan menaikkan orang yang benar. Menjatuhkan Dahri yang tak betul ni di tempat bawah dan menaikkan aku yang benar di tempat atas. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kecerdikan Imam Abu Hanifah rahimahullah yang memang hebat, terkenal dengan junius cerdiknya itu, sampai kepada wujudnya mazhab Hanafi yang besar artinya buat umat Nabi SAW. Ini akidah manusia yang kita nak kenal dahulukan daripada perkara yang lain-lain. Imam Abu Hanifah dia berdebat dengan Dahri kerana apa? Nak mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala, bukan nak kenalkan orang. Kan, bukan nak kenalkan orang, tetapi dalam tujuan untuk menyampaikan mesej bahawa Allah ni merupakan Allah tempat orang sembah dan orang tunduk patuh kepada hukum-hukum dia. Maka muslimin dan muslimat rahimakumullah, ini bersangkut dengan akidah, bersangkut dengan tasyri', perundangan. Perundangan ini pula bertujuan mengatur kehidupan sesebuah masyarakat. Akidah yang ada sangkut paut dengan tasyri', syariat, yang tujuannya tuan-tuan sekalian untuk mengatur penghidupan sesebuah masyarakat. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, kita hari ini dah terima akidah, dah terima syariat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah.
Islam dah sempurna dah. Islam dah clear. Dalam konteks kita nak laksanakan dah clear dah sempurna dah. Tak ada lagi Rasul Melayu, tak ada lagi kerajaan lagi, tak ada lagi dah. Sebab Allah dah sempurna dah untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma nak buat dengan tak nak buat je lah. Itu benar. Nak buat dengan tak nak buat je lah. Tuan sekalian. Kenapa? Tujuan apa? Untuk mengatur kehidupan masyarakat, mengatur kehidupan manusia, untuk molekkan kehidupan orang, untuk cantikkan sistem kekeluargaan, untuk cantikkan sistem kehakiman, untuk cantikkan sistem pembelajaran. Ini Islam datang ni. Kita yang semayang hari ini, tuan-tuan sekalian, kita ambil contoh dekat, kita yang semayang ni, kita rasa apa? Hasil semayang, hasil sujud, hasil zikir, kita rasa apa? Kita rasa indah, tuan-tuan sekalian. Kita rasa indah, rasa tenang bila kita selesai semayang. Bahkan kita rasa sihat bila selesai semayang. Sihat, tuan-tuan sekalian. Sebab tu kajian seorang saintis kepada semayang, kajian seorang saintis akan semayang kita, dia kata manusia ni dalam kepala otak dia ada satu urat yang memerlukan kepada sejumlah darah. Ini kajian dibuat oleh saintis orang Islam sendiri. Kajian dibuat, keluar dalam berita harian, kalau tak salah saya tahun lepas, artikel terkeluar. Dia kata manusia ni dalam kepala otak dia ada satu saluran darah yang memerlukan sejumlah darah. Bila sampai darah tu ke dalam otak, saluran urat tersebut, manusia dia payah nak sewel, payah nak bengong, payah nak tak reti, payah nak jadi gila, payah. Takkan jadi. Bahkan payah nak nyanyuk bila urat tersebut sampai sejumlah darah yang dibekalkan oleh manusia kepadanya. Dan urat ini, tuan-tuan sekalian, kata dia tak mampu melalui proses suntikan, tak mampu, melainkan dia akan sampai sejumlah darah yang mencukupi kepala otak manusia melalui sujud ketika sembahyang. Ketika sembahyang. Sebab tu muslimin dan muslimat rahimakumullah, terbukti orang yang sembahyang payah jumpa 10 tahun dia gila, tak ada. Sebab dah dirawat kepala otak dengan jumlah yang darah Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah tuan-tuan sekalian, sembahyang tadi, proses sembahyang itu memberikan manfaat kepada manusia, apa cerita hukum-hukum yang lain? Baik hukum nikah, baik hukum memerintah, baik hukum ekonomi, baik hukum berkeluarga, semuanya akan kembali manfaatnya kepada manusia itu sendiri. Kalaulah sembahyang itu manfaatnya besar, kalaulah puasa itu manfaatnya besar, tentu sekali muslimin dan muslimat rahimakumullah tak boleh dinafikan hukum-hukum yang lain, termasuk perundangan, kehakiman, masyarakat dan berbagai-bagai lagi hukum. Tentunya kalau dilaksanakan akan memberi manfaat yang cukup besar kepada umat Nabi SAW. Cuma nak buat dengan tak buat je lah. Aslim taslam. Kamu Islam, tunduk, patuh, kamu akan taslam. Kamu akan mendapat kesejahteraan yang hakiki. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.